Ini soalan vektor. Ini ialah soalan daripada trial negeri. Ya, saya tak pasti ni negeri mana. Pahang. Bukan. Terengganu. Okey, soalan nombor 1 ni ialah dari Terengganu. Baik. Baik, kita tengok soalan dia. Diagram 5 shows a plan of footpath in a school forming a quadrilateral PQRS. A lamp post is placed at T such that PT, the ratio PT to TR is 1 to 3. The footpath QP and RS are parallel with RS equal 3 QP, 3 over 4 QP. Okey. Untuk jawab vektor, pertama sekali kena tahu bahawa vektor itu dia ada magnitude dan arah. Okey, kalau kita kata laju, speed itu magnitude. Tapi kalau kita kata hal laju, velocity, kalau dalam awak belajar fizik, itu ialah vektor. Okey, sebab hal laju dia ada magnitude and also direction. Alright. So samalah untuk apa-apa kes, maksudnya bila nak jawab vektor ni paling penting ialah kena tengok direction. Okay, kalau kita ke kanan positif, kita ke kiri negatif. Kalau kita ke kiri positif, ke kanan negatif. So dia direction tu bila kita ubah, dia akan jadi negatif. Okay, so kita tengok dulu soalan ni. Dia bagi sekarang PT nisbah TR ialah 1 nisbah 3. Jadi kalau awak nak guna nisbah ini, awak kena tahulah PT nisbah TR ialah 1 nisbah 3. Maknanya PT per TR itu ialah 1 per 3. Maksudnya PT 1 bahagian, TR 3 bahagian. So kalau awak bahagi dalam bentuk ratio, PT ni 1 bahagian, TR 3 bahagian. Maksudnya apa? PTR. So yang ni 1 bahagian, yang ni 3 bahagian. Maksudnya semua sekali ada 4 bahagian. Okey. Kemudian dia bagi RS. QP and RS are parallel with RS equal to 3 over 4 QP. RS equal to 3 over 4 QP. It means RS over QP is equal to 3 to 4. So RS 3 bahagian, QP 4 bahagian. So kalau awak tengok dekat sini, dia bagi RS ialah 24, jadi kita automatik boleh tahu apa itu QP. Apa vektor QP. So kalau awak nak cari QP, QP ada berapa bahagian? QP ada 4 bahagian, so 4. Yang kita ada maklumat itu ialah RS, so kita nisbahkan dengan RS. So RS itu berapa bahagian? RS ada 3 bahagian, jadi dia 4 per 3. Maka QP ialah 4 per 3. RS ni naik atas, darab RS. So jadi 4 per 3 darab RS tu kita ada vektor dia 24Y. So darab 24Y. Maka dapat berapa? 8 kali 4, 32Y. Okey, sampai situ ada apa-apa nak tanya? Kita tak jawab soalan lagi awak, kita baru gunakan maklumat yang dia bagi dalam soalan. Setakat yang maklumat dia bagi ni, boleh ikut ke tak? Boleh yo. Okey, so cikgu teruskan. Soalan dia tanya apa? Soalan A. Ungkapkan PR dan TS dalam sebutan X dan Y. So soalan minta kita cari vektor PR dengan vektor TS. So vektor PR. Untuk A, cikgu buat kat sebelah sini lah ya. Okay, kita nak cari PR. Tengok PR, di sini P, di sini R. Bila vektor PR itu maksudnya kita mula di titik P,
kita akhir di titik R. Titik ini titik mula awak, ini titik akhir awak. So awak ada dekat P, awak nak pergi dekat R. So jalan mana yang boleh awak pilih? Awak ada pilihan. Yang pertama, sebutkan kat cikgu dari P nak pergi R, awak nak kena lalu kat mana? Kena lalu T. Kena lalu T. Okey, satu pilihan ialah PT tambah TR. Okey, boleh sampai. Itu satu pilihan. Okey, ada pilihan yang lain tak? PQQR. Okey, satu ialah tadi kita pilih PT pula. PR ialah PT tambah TR, satu pilihan. Okey, kalau awak baru sebut tadi PR juga boleh ikut jalan PQ tambah QR. Tu satu pilihan lain. Ada pilihan lain lagi? PS. SR. PS tambah SR. Okey, semuanya mula di titik P, akhir di titik R. Okey, so sekarang ni daripada pilihan yang kita ada ni, kita nak pilih yang mana? Biasanya kita pilih jalan yang ada maklumat. Okey, kalau awak tengok jalan yang PTTR, ada apa-apa faktor tak kat situ? Tak ada. Tak ada, so out yang ni tak mau. Okey, PR ambil PQQR. PQ kita ada maklumat. QR awak ada? Ada. Tak ada. So kita tak mau juga yang ni. So kita ambil pilihan ketiga, PR ialah PS, SR. Okey, PS ada info, SR ada info, jadi kita boleh sampai dari P pergi R ikut PS tambah SR. Okey. So jawapan kita jawapan kita PR ialah PS tambah SR. Jadi PS itu tengok direction, anak panah tu memang ke sana. So maka PS itu ialah 20X tambah SR itu kita dari S nak pergi R. Tapi yang vektor yang kita ada ni 24Y ni, tengok anak panah dia, direction dia daripada R pergi S. Jadi apa yang kita nak buat kalau kita nak tulis SR ni? Negatif. Negatif 24Y. Okey, betul dia 24Y, tapi sebab kita direction kita opposite dengan anak panah ni. 24Y ialah arah ke atas, kita nak arah ke bawah, so kita letak negatif. Jadi kita dapat 20X tolak 24Y. Okey, itu ialah vektor PR. Okey, so selesai soalan A. Soalan A dia nak PR, dah dapat. Okey, second one, dia nak kita cari TS. Okey, tengok sekarang kat mana TS. Bila awak dah dapat jawapan tu, kita transfer ke diagram supaya kita tahu bahagian itu kita dah ada maklumat. Okey, sekejap cikgu settlekan yang ni sekejap. Okey, kita tadi dah dapat PR. So, sebab yang ratio ni tadi, PR itu ialah 20X tolak 24Y. Jadi kalau PT sahaja ialah kalau kita nak cari PT, ni bukan nak jawab soalan tu lagi nah, saja nak guna ratio ni. Kalau kita nak cari PT kalau macam mana awak dapat PT, awak tahu dia ada satu bahagian, jadi awak tulis 1. Nisbahkan dengan apa yang kita ada. Yang kita ada sekarang ialah PR. Kita baru dapat PR ni kan. So kita nisbahkan dengan PR. PR tu berapa bahagian? Okey, PR dia ada 4 bahagian. So dia per 4. Jadi kalau awak nak dapatkan PT, awak nak dapatkan vektor PT, dia akan jadi 1/4 PR. Okey, kalau awak nak cari vektor TR, awak ambil TR. TR berapa bahagian? 3 bahagian. Awak nisbahkan dengan apa yang ada. Yang kita ada sekarang ialah PR. So kita nisbahkan dengan PR. So PR tu 4 bahagian. Jadi TR ialah 3/4 PR. Okey, itu kalau kita nak cari vektor yang kat sini.
Okey, tapi balik kepada soalan ni sekarang. Soalan dia sekarang dia minta kita cari vektor TS. So awak tengok diagram, awak sekarang berdiri dekat titik T, awak nak pergi titik S. Okey, awak nak pilih laluan yang mana? Laluan mana awak nak pergi? Mula dari titik T, awak nak pergi titik S. So awak boleh ikut jalan mana? TR RS. TRRS, boleh. Okey, kita pilih TRRS. Okey, so sekarang ni TS ialah TRRS. Okey, dia boleh juga, tak ada masalah kalau awak nak ambil TS ialah TPPS. TS sama dengan TPPS. Tapi cikgu tak galakkan ikut roots ini sebab kalau kita ambil TP, kita arahnya ke atas. Tapi yang kita ada vektor yang kita cari tadi ialah PR. Direction dia ke bawah. So lebih baik kalau kita pilih vektor yang sama directionnya. So lebih baik daripada kita pilih TP, baik kita pilih TR. So saya ambil roots TR tambah RS. Jelas tak? Jelas. Awak boleh ambil roots yang TP ni boleh, tapi takut awak terlupa negatifkan sebab dia opposite direction. So kita ambil yang sama direction supaya kita tak tersalah dekat tanda tu. Okay, so TS sama dengan TR tambah RS. So TR kalau tengok tak ada, tapi kita tahu kita boleh guna ratio tadi. TR ialah 3/4 PR, maka TR itu ialah 3/4 daripada PR yang kita dah dapat jawapan tadi, 20X tolak ni. PR ni 20X tolak 24Y. So awak ganti kat sini 20X tolak 24Y. So maka TR awak akan dapat sama dengan, darab masuk, expand. 3/4 darab 20. Dapat 15X tolak 3/4 darab 24. Dapat 18Y. So TR yang kita dapat ni masuk kat sini. TR cikgu tulis sebagai 15X tolak 18Y. Okey. Sampai orang tu boleh ikut? Lepas tu dah siap ke? Belum. Belum. Nak buat apa? Apa yang tak siap lagi? Kita nak TS. Kita betul. baru dapat TR. Kita baru dapat TR. Kita nak TS. Yang 15X tolak 18Y tu kita baru cari TR. Ni TR. So kita kena buat apa lagi? Sambung lagi kerja kita. Tambah RS. RS berapa? 24Y. 24Y. Pasal apa tak letak negatif 24Y? Sebab dia arah dia ikut betul. Betul kan? Anak panah memang pikut tu. So 24Y, so tak payah ubah arah. So mudahkan, TS sama dengan 15. Tak ada kawan, tulis baliklah 15X ni. Negatif 18Y tambah 24. Jadi kita tekan kalkulator. Dapat 6Y. Itu jawapan dia, TS. TS sama dengan 15X tambah 6Y. Okey? Senang? Senang ke tak senang? Senang. Okey, yang pentingnya reti ni guna nisbah ni. Ya. Okey, next kita tengok soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya dia kata apa? Tunjukkan bahawa mana dah?
laluan pejalan kaki TS adalah selari dengan laluan pejalan kaki QR. So dia tulis TS adalah selari dengan QR. Ataupun bahasa Inggeris dia TS is parallel to footpath QR. Okey, nampak perkataan parallel, nampak perkataan selari tambah satu constant. Okey, constant tu boleh letak K ke, boleh letak lambda ke. Ada buku pakai lambda, ada buku pakai K. Tak ada masalah, letak je lah. Nak siapa minat lambda, letak lambda. Okay, so kemudian TS is parallel to QR. So tulis TS sama dengan lambda QR. Okay, nampak perkataan selari, nampak perkataan parallel atau perkataan lain selain pada selari dengan parallel, kalau kok nampak collinear. Collinear maksudnya segaris. Kita buat kerja yang sama, kita tambah satu constant. Okay, so TS sama dengan lambda QR. Soalan kata tunjukkan dia selari. Kalau nak tunjukkan tu kita kena berjaya cari nilai lambda ni. Okay, kalau kita berjaya dapat nilai lambda ni maka kita berjaya tunjukkan dia selari. Okay, so sekarang TS. Tengok vektor tadi kita dah cari dekat soalan A. TS ialah 15X tambah 6Y. Jadi pindahkan maklumat tu ke sini. TS teacher tulis dalam bentuk vektor kolom 15X 16Y. X di atas, Y di bawah. Okay, 15X tambah 16Y sama dengan lambda. Okay, QR. Ada tak QR? Ada QR tak? Yang kita cari tadi PR. Kita cari TS. Kita cari TR. Tak ada lagi QR. Kan? Okay, macam mana nak dapat QR? Macam mana dapat QR? Tang ni titik Q, ni titik Q, ni titik R. So dari Q nak pergi R. Dia kalau Q nak pergi R, dia kena pergi satu tempat lain dulu baru sampai ke R. Dia nak pergi ke mana dulu? QP PR. QP PR. So kita ambil QP PR. So cikgu kira kat sini. Okey, QR. QR ialah QP PR. Okey, QP vektornya apa vektor QP? 32Y. 32Y. Kita dah kira awal-awal tadi kan ni 32Y. Mana dapat dia? Kita kira guna yang ratio ni. RS sama dengan 3/4 QP. Jadi awak boleh dapat QP sama dengan 4/3 RS. Jadi awak dah buat 4/3 darab 24Y, kita dapat 32Y. Okay, tambah PR. PR 20X tambah 24Y. 20X tambah 24Y. PR 20X tolak 24Y. 20X tolak 24Y. Okay, mudah kan? 32 tolak 24 dapat 8Y tambah 20X. Okay, so yang ini samalah juga dengan 20X tambah 8Y. So cikgu sekarang dah dapat QR. QR 20X tambah 8Y. Kita pergi kat sini, QR kita ganti dengan 28. Boleh? X di atas, Y di bawah. Okay, so sekarang kita nak cari lambda. Kita nak cari lambda, kita ambil yang atas ni. So dia jadi 15 sama dengan 20 lambda. Jadi lambda sama dengan 15/20. Maka lambda dapat 3/4. Okey, kemudian ambil pula yang bawah ni.
Yang row bawah tu 16, tak nampak pun kalau ni tulis ya. 16 sama dengan 8 lambda. Jadi lambda sama dengan 16 bahagi 8. Maka 16 bahagi 8 dapat berapa? Wah. Ha? 2 Kita buat silap tang mana? Patah balik tengok. Dia mesti dapat lambda tu sama. Baru kita kata dia parallel. Patah balik awak check. Okey. Check balik TS 15, 16. Betul tak TS 15, 16? TS 15, X tambah. Berapa? 6. Kita buat apa? 16. So kat sini tak betul ni. 6. So 6 saja. So 6/8 sama dengan berapa? 6 bahagi 2 dapat 3. Dapat 3/4. Kita mesti dapat dua nilai lambda ni sama. So bila dapat sama, kita boleh tulis TS sama dengan lambda tu kita gantikan dengan 3/4 QR. Okey, jadi oleh itu kita kata TS is parallel to QR. Ataupun kalau malas tulis shown. Okey. Yang penting kalau kita nak tunjukkan dia parallel ataupun dia collinear, kita mesti dapat cari nilai lambda ni so that kita boleh tulis balik this equation. Kalau macam tadi kita dapat lambda tak sama, pergi check balik calculation kita. Jawapan dia mesti lambda tu sama. Boleh awak? Okey. Okey, baik. Kita pergi second soalan seterusnya. Okey, soalan ni ialah soalan negeri Selangor. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. T ialah satu titik terletak pada garis lurus PS. Given PQ, tengok PQ, vektornya PQ. So awak pergi kat diagram, awak pun buat direction dia P pergi Q. PQ ialah 8X, so kita tulis sini 8X. PS 24Y. Dari P sampai S 24Y. PT sama dengan 2/3 PS. PT sama dengan 2/3 PS. Jadi ubah dalam bentuk pecahan ratio PT per PS sama dengan 2/3. Maknanya PT ada 2 bahagian, PS ada 3 bahagian. So sini 2 bahagian, P sampai S. P sampai S 3 bahagian, maknanya T sampai S cuma 1 bahagian. Okay, kita bahagi sini 3 bahagian, sini 2 bahagian, sini 1 bahagian. So total dia 3 bahagian. Okay. Kemudian QR, sekejap. Kalau cikgu dah ada ni, cikgu boleh dapat tahu PT tu apa, TS tu apa. Kalau cikgu nak PT, PT tu cikgu kata 2 bahagian. Apa yang kita ada, vektor kat garisan ni, apa yang kita ada ialah PS 24Y kan. So kita nisbahkan dengan PS. Awak nisbahkan dengan PS. So dia ialah PS tu berapa? 3 bahagian. Jadi PT sama dengan, cikgu tulis balik dah cerita dia. 2/3 PS. Kebetulan dia dah bagi yang macam ni. So awak nak dapat PT, awak cuma ganti sajalah 2/3 darab 24Y. So dapat 24 bagi 3 dapat 8, 8 bagi 2 16. 16Y.
So PT ialah vektor dia P ke T. Ini 16Y. T ke S. 24 tolak 16 kita dapat 8Y. Okey. So awak dah dapat vektor PT dengan vektor TS. Okey, so sekarang dia bagi QR sama dengan 3/4 PS. QR ialah 3/4 PS lah. Terus boleh dapat lah dekat situ. QR sama dengan 3/4 PS. PS tu kita tahu 24Y. Jadi QR ialah 3/4 daripada 24Y. So 3/4 daripada 24Y dapat berapa? 18. Berapa? 18. Ya, 18Y. 18Y. So QR ialah 18Y. Okey, so sekarang soalan nak apa? Express PR, kita nak cari PR. So soalan A dia kata cari PR, tengok titik mula kita ialah P, titik akhir kita ialah R. Daripada P nak pergi R, ni awak dari sini awak nak pergi sana. So ini, yang ni awak nak pergi. So awak nak ikut laluan mana? Dari P nak pergi R, nak ikut laluan mana? PQQR. PQQR. Okay, tak maulah ambil laluan yang PSSR tu sebab SR tu tak ada kan. So ambil PQQR. PQ ialah 8X, QR ialah 18Y. Siap? Okay, PQQR. Okay, next. Soalan B. Titik U terletak dalam trapezium PQRS dengan keadaan TU. Okay, ini yang info dia bagi. TU sama dengan K tolak 1 PQ. Ungkapkan PU dalam sebutan K, X dan Y. Maksudnya jawapan kita satgi ada huruf K, huruf X, huruf Y. So kita nak cari PU. Okey, P tengok dekat soalan kita, kat mana PU? PU. Yang dia bagi TU. Maksudnya kita nak guna maklumat TU. So kalau kita nak cari PU dari P nak pergi U, kita boleh ambil jalan PT lepas tu tambah TU. Boleh ikut saya? Boleh oh. Okey, boleh. So kita pilih jalan PT tambah TU. So sekarang ni PU sama dengan PT tambah TU. Okey, PT ada tak? Pergi tengok dulu balik diagram kita. PT. PT kita dah cari tadi 16Y. Dari mana kita dapat 16Y ni? Kita guna nisbah yang dia bagi yang ni. PT sama dengan 2/3 PS. So kita dapat PT tu 16Y. So kita P kat sini gantikan PT dengan 16Y. Tambah TU, soalan kata TU ialah K tolak 1 PQ. Boleh ikut cikgu setakat tu? So mudah kan? 16Y tambah K tolak 1 PQ. Tengok vektor PQ ada tak kita cari PQ sebelum ni? Ada tak PQ? Ya. Ada. Berapa PQ? Hai. 8X. Tak payah cari pun, memang dia bagi PQ ialah 8X. So P pergi Q 8X. So kita ganti saja PQ tu dengan 8X.
Jadi kita selesaikan jawapan kita bagi segak 16Y tambah K kali 8 jadi 8K. Vektor tulis di belakang. X tu tulis di belakang. 8KX. Negatif 1 kali 8 ialah negatif 8X. Okey, cikgu expand. Yang ni darab yang ni darab juga dengan yang ni. Okey, kita mudahkan lagi, kita ringkaskan lagi. 16Y tu tulis balik 16Y tambah, okey sini ada vektor X, sini ada vektor X, maka kita faktorkan X tu letak kat luar bracket. So dalam bracket ni ada 8K tolak 8. Okey, so kita selesai soalan B1. Ungkapkan PU dalam sebutan K, X dan Y. Okey, soalan B2. Jika titik-titik P, U dan R adalah segaris kolinier. Tadi je cikgu cakap kalau nampak perkataan ini awak kena buat apa? Lambda. Cari lambda. Letak lambda, cari lambda. So letak sama dengan lambda. Okey, apa yang kita nak, okey, macam tadi yang soalan yang pertama tadi, dia terang-terang dia sebut TS dengan QR. So kita just letak TS dengan QR, ambil je lah yang dia bagi tu tambah lambda. Tapi untuk soalan yang ini sekarang, dia tak bagi macam tu. Dia bagi P, U dan R adalah segaris. Jadi bila macam ini, awak ambil gabungan mana-mana dua huruf. Jadi awak boleh gabungkan P dengan U. Satu lagi gabungan dia ialah U dengan R. Atau awak boleh ambil P dengan R. Awak gabungkan P dengan R sama dengan lambda UR. Boleh juga. Kalau atau awak tak mau yang tu, awak nak P dengan U contohnya sama dengan, ni semua ada tanda vektor lah ya. Sama dengan lambda P dengan R pun boleh. Asalkan gabung mana-mana dua titik. Okey, setakat tu boleh ikut cikgu tak? Sebab dia tak bagi vektor kan, so awak pilih. Okey, yang mana lah yang kita nak guna? Kita gunalah maklumat yang kita dah ada dalam soalan yang sebelum tu. Dalam soalan sebelum tu, soalan B1, kita cari PU. Jadi kita gunalah PU. So yang ni out, ni tak mau. Okey, sama ada kita nak pakai PU sama dengan lambda UR atau PU sama dengan lambda PR. Okey, antara UR dengan PR ni siapa yang ada? P, tengok soalan yang sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi kita ada cari PR. Ni soalan A ni kita cari PR kan. So PR ada, jadi maknanya pilihan terbaik kita ialah PU dengan PR. So kita tak mau pakai yang ni, kita pakai yang ni. Boleh nak? Okey, so sekarang PU gantikan. PU cikgu buat dalam bentuk kolom vektor. PU ialah 16Y tambah 8K tolak 8X. Yang di atas X, yang di bawah Y. Jadi yang di atas kita tulis 8K tolak 8. Yang di bawah kita tulis 16. Sama dengan lambda PR. Tengok PR tadi apa vektornya? PR ialah 8X tambah 18Y. X dia 8, Y dia 18. So 8 di atas, 18 di bawah. So 8, 18. Lepas tu kita buat macam biasa lah, buat macam tadi lah. Settlekan yang atas dulu. Yang atas dulu jadi 8K tolak 8 sama dengan 8 lambda. Jadi, tak boleh selesai ni sebab K pun ada dua unknown. Ada K, ada lambda. Tak boleh settle. So P buat yang bawah pula. Okey, yang bawah pula 16 sama dengan 18 lambda. 16 sama dengan 18 lambda. Maka lambda sama dengan 16 per 18. Lambda dapat berapa? Hal per 9. 8 per 9. Okey, lambda 8 per 9. Bawa lambda ni P buh kat sini.
Jadi 8K tolak 8 sama dengan 8 kali 8 per 9. 8K, apa habis? K dapat berapa? Dah ke? Berapa K awak? K saja berapa? (17/9). Betul. Okey, jawapan akhir kita K ialah 17/9. Okey, teacher tak tunjuk dah lah jalan kira tu, awak pindah-pindah semua awak dapat K sama dengan 17/9. Okey kot. Macam tu lah soalan vektor. Yang penting tahu nak guna jalan mana, nak dari mana ke mana. Kemudian tengok laluan mana yang kita nak ambil. Kemudian tengok kalau dia beri bentuk ratio tu, nisbah tu macam mana nak guna nisbah tu. Ada perkataan parallel tambah lambda, ada perkataan polinear tambah lambda. Lepas tu cari lambda tu. Macam ni sebab dia suruh cari K. So kita berhenti sampai K sama dengan 17/9 lah. Kalau dia kata tunjukkan show that PU are collinear, yang tu kita kena cari lambda. Bila dah dapat lambda, kita tulis balik PU. Katalah soalan dia kata tunjukkan show that PU are collinear. Katalah itu soalannya. So kita buat kerja yang sama sampai kita dapat nilai lambda. So jadi kita tulis PU sama dengan lambda kita 8/9 PR. Lepas tu kita kata PU are collinear. Apa common point dia? Sini ada P, sini ada P. P is the common point. Common point tu maksudnya titik sepunya. Maksudnya garisan tu titik P, titik U, titik PU dengan PR, mereka ada titik yang sama iaitu P. PU dengan PR, titik yang sama dia ialah titik P. Kalau awak guna yang equation ni, PR sama dengan lambda UR, titik sepunya dia ialah R. Kalau awak guna PU dengan UR, titik sepunya dia ialah U. So tulis yang huruf yang sama tu ialah pun dia punya common point dia. Okey? Boleh? Nak jawab macam ni kalau soalan kata tunjukkan PUR adalah segaris. Show that PUR are collinear. Kalau dia suruh tunjukkan, kita jawab macam ni. Tapi sekarang dia suruh cari nilai K, maka kita berhenti sampai kita dapat K lah. Okay? So cikgu rasa tu saja, masa pun dah habis, 9.28, ada 2 minit lagi. Tak ada dah nak buat soalan lain. Tapi cikgu harap dengan 2 soalan yang kita bincang tu awak nampak macam mana awak nak jawab soalan vektor. Boleh kot? Boleh. InsyaAllah boleh nak. Okey baik, tu saja untuk hari ni. Nanti cikgu share video macam biasa. Okey, terima kasih awak. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama.